Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semua sihat? Ya, Alhamdulillah. Okay, untuk pengetahuan awak semua, sekarang ni adalah musim PKP dan PKPB dan negara Malaysia khususnya telah diberi ujian mengenai satu virus yang diberi nama COVID-19. Oleh itu, saya harap awak semua sentiasa menjaga kesihatan dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara SOP yang perlu ditetapkan adalah, yang perlu awak amalkan adalah sentiasa memakai mask ketika berada di luar, menjaga penjarakan sosial dan juga memakai hand sanitizer supaya kita terhindar ataupun tidak berjangkit mengenai virus COVID-19 ini. Semua sihat ke? sihat, cikgu. Alhamdulillah. Okay, di sini saya nak ingin kongsikan mengenai motivasi pagi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Okay. Tajuk motivasi saya pada hari ini adalah mengenai sungai kehidupan. Pertama sekali, bila kita memperhatikan sebuah sungai yang aliran airnya tidak lancar, kita akan mendapati beberapa penyebabnya. Pertama adalah sampah. Sampah kita tidak boleh mengalirkan hal-hal yang baik kerana hidup kita ditutupi oleh sampah. Sampah dalam diri kita contohnya pemikiran yang negatif, kebencian, iri hati dan juga kemarahan. Untuk membersihkannya perlu belajar menguasai hati. Contohnya tidak boleh melarang orang lain membicarakan hal-hal buruk tentang kita. Namun kita boleh menjaga hati, fikiran untuk tetap tenang dan juga damai. Seterusnya, batu. Batu dalam sungai kehidupan adalah kekerasan hati. Tidak jarang perbuatan orang lain membuatkan kita sakit hati, dendam, sampai merasakan kepahitan. Untuk menghadapi batu, kita punya dua pilihan. Pertama, memaafkan dan juga terus membenci. Seterusnya, lumpur. Lumpur mengacu pada masa lalu. Mungkin kita memiliki masa lalu yang buruk, seperti masalah yang belum diselesaikan. Penting bagi kita untuk membereskannya ataupun menyelesaikannya. Oleh itu, kesimpulan motivasi saya pada pagi ini adalah sungai tidak boleh mengalirkan kehidupan kalau ada sampah, batu dan juga lumpur. Demikian juga dengan diri kita. Oleh itu, mari kita sama-sama membersihkan aliran sungai dalam diri kita. Semua faham? Faham. Faham. Itu adalah satu motivasi yang boleh kita amalkan untuk kita terus berjaya, terutamanya dalam pelajaran. Okay, seterusnya saya ingin menyampaikan adab kelas dalam kelas, terutamanya pertama, dari kelas awal, 10 minit lebih awal. Kedua, sentiasa senyum. Ketiga, hormati pensyarah yang telah mengajar dan juga kawan-kawan. Keempat, sentiasa on video. Kelima, tumpukan perhatian. Keenam, mute mikrofon kecuali diminta bersuara. Seterusnya, catat fakta penting dan selesaikan tugasan yang telah diberikan. Jaga tingkah laku dan juga bahasa. Segera respon jika diminta. Bertanya dan menjawab soalan dengan baik dan juga sopan. Akhir sekali, memberi ucapan terima kasih sebagai tanda kita menghargai kepada pensyarah kita yang telah mengajar kita. Harap awak semua faham apa yang telah saya terangkan mengenai adab kelas online. Faham cikgu? Faham. Awak dah sedia untuk sesi pembelajaran kita pada pagi ini? Sedia Ya, cikgu. Like kepada awak semua. Nampak tak slide yang saya telah sharekan? Nampak. Tajuk kita pada hari
Ini adalah appetizer production. Nombor kod pelajaran kita HT012 2012 C06. Tarikh hari ini 22 bulan Mac 2021. Kehadiran 3 orang pelajar saya. Tajuk kita pengenalan kepada pembuka selera. Okey. Ini nama saya Muhammad Fadil Hanafi bin Abdul Samad. Boleh panggil Cik Fadil. Terusnya kita masuk pada tajuk kita appetizer. Ini adalah contoh menu appetizer. Pasta salad. Isi kandungan awak akan dapati pertama sekali pengenalan appetizer, iaitu tajuk utama kita. Kedua, pengenalan kepada salad. Yang ketiga, jenis-jenis salad. Dan keempat, struktur salad. Empat ini awak perlu fahamkan dan juga dengar penerangan yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Saya teruskan. Baik. Boleh. Okey, ini pengenalan. Saya akan bacakan. Hidangan pembuka selera iaitu appetizer adalah yang disajikan dengan porsi yang kecil atau hidangan pembangkit selera. Appetizer berfungsi merangsang nafsu makan sebelum hidangan utama dinikmati. Okey, di sini awak perlu tahu adalah satu makanan yang sedikit ataupun kecil, bukan tujuan untuk mengenyangkan. Kerana lepas appetizer akan diberikan menu utama seperti pasta dan juga menu masakan Melayu seperti nasi minyak. Itulah menu utama. Setelah kita makan appetizer iaitu pembuka selera. Terusnya definisi appetizer. Pertama, appetizer merupakan sajian pertama sesuatu hidangan. Kedua, ia berfungsi sebagai rangsangan selera dan tidak bertujuan untuk mengenyangkan. Terusnya, salad hidangan ikan, karangan laut, daging, kambing, pasta dan ayam boleh dijadikan appetizer. Boleh dihidangkan sejuk atau panas. Okey, appetizer ni boleh dihidangkan sejuk atau panas. Ada dua cara boleh kita buat. Kita teruskan lagi. Jenis-jenis appetizer. Ada dua jenis appetizer. Pertama, cool appetizer dan juga hot appetizer. Contoh cool appetizer adalah fruit salad. Di sini awak dapat lihat pelbagai buah-buahan. Seterusnya, hot appetizer. Roti adalah satu jenis makanan daripada Perancis. Isi kandungannya dapat kentang dan juga daging. Seterusnya, saya terangkan pengenalan yang ini makna cool appetizer. Hidangan pembuka dingin. Iaitu merupakan hidangan pembuka selera dalam bentuk kecil yang berfungsi untuk merangsang nafsu makan, tidak mengenyangkan, yakni ringan dan lazat, dibuat dan disajikan menarik, kombinasi rasa dan warna sepadan dan dihidangkan dalam keadaan dingin. Hidangan pembuka dingin dihidangkan dengan temperatur 10 hingga 15 darjah Celsius. Jenis hidangan pembuka dingin antaranya ialah salad dan juga kenape. Okey, di sini awak dapat lihat Celsius hidangan pembuka dingin ataupun cool appetizer ini sangat rendah ataupun tidak terlalu tinggi kerana kita ingin menjaga kualiti dan juga kesegaran cool appetizer itu seperti buah-buahan dan juga sayuran. Seterusnya, hot appetizer iaitu hidangan pembuka panas. Saya bacakan isinya. Hidangan pembuka dalam bentuk kecil biasanya dengan rasa gurih dan asin yang berfungsi untuk merangsang nafsu makan, tidak mengenyangkan, dibuat dan disajikan menarik dengan kombinasi rasa dan warna. Sesuai dihidangkan dalam keadaan hangat atau panas. Hidangan pembuka panas ataupun hot appetizer dihidangkan dengan temperatur 50 hingga 60 darjah Celsius. Jenis hidangan pembuka panas ataupun hot appetizer adalah sandwich dan juga banana frita ataupun dalam bahasa Melayunya pisang goreng. Inilah perbezaan suku
tajuk mengenai menunjukkan appetizer. Okay, ini awak perlu faham ya. Pertama sekali, appetizer ni perlulah porsi yang kecil sekadar untuk membuka selera. Kedua, kombinasi di antara appetizer dengan hidangan seterusnya mestilah sesuai. Pastikan bahan-bahan yang digunakan untuk appetizer tidak berulang dalam hidangan seterusnya. Yang terakhir, kaedah penyediaan appetizer mestilah sesuai dengan hidangan seterusnya. Di sini awak perlu ingat dalam porsi yang kecil. Kedua, sesuai ataupun perlu kena dengan hidangan seterusnya. Contohnya, menu utama kita ataupun menu yang adalah salad ataupun chicken chop. Awak boleh buat appetizer-nya seperti full salad, iaitu salad buah-buahan yang ringan, dan awak boleh menunjukkan selera makan pelanggan ataupun siapa yang boleh makan tersebut. Seterusnya kita masuk salad. Apa itu salad? Pencuci mulut. Cuci mulut. Pemuka selera. Selera. Silap. Sorry. Salad warna apa, Naim? Hijau. Macam mana kita nak tahu salad tu segar? Warni. Ha? Macam mana kita nak tahu kesegaran sesuatu salad tu? Dia macam sayur kapur daun dia tu tak buruk lah kiranya. Oh, okey, bagus. Okey, saya masukkan isi mengenai apa itu salad. Awak dapat lihat, Kan betul. salad merupakan suatu makanan yang merupakan campuran dari sayuran hijau, segar, buah, daging, unggas dan ikan yang disajikan bersama dressing. Porsi salad hanya 40 gram sehingga 50 gram. Sedangkan untuk porsi salad vegetarian 80 gram sehingga 125 gram. Okey, ini adalah porsi salad. Awak dapat di sini dalam hidangan salad terdapat sayur-sayuran lain seperti tomato, bawang dan juga capsicum untuk memainkan warna dalam hidangan appetizer itu. Seterusnya, aspek-aspek dalam hidangan salad. Pertama sekali adalah susunan. Susunan dalam hidangan. Mana susunan tu? Kedua adalah rasa. Rasa ini sangat penting untuk membangkitkan ataupun membangkitkan selera sesiapa yang makan appetizer. Ketiga adalah tekstur. Tekstur ni seperti mainan warna appetizer sendiri. Dan keempat adalah warna. Tekstur ni, maafkan saya, tekstur adalah rasa sesuatu makanan itu dan juga mainan warna. Warna sangat penting dalam hidangan appetizer kerana customer ataupun pelanggan yang memakan pembuka selera akan melihat makanan itu dengan menarik dan akan membangkitkan selera makan mereka. Seterusnya, mengenai susunan. Susunan salad mestilah menarik dan tidak terkeluar daripada pinggan hidangan. Maknanya cukup-cukup je lah dalam pinggan tu, jangan terlalu banyak untuk seperti salad yang untuk kita hidangkan. Seterusnya, warna. Warna hidangan salad mestilah menarik dan menghasilkan kepelbagaian. Seperti kalau kita taruh capsicum ada warna kuning, warna merah kan, warna. Ketiga adalah rasa. Rasa mestilah sesuai dengan dressing yang digunakan. Dan yang terakhir sekali adalah tekstur. Tekstur adalah hidangan salad mestilah segar dan juga rangup. Okey, di sini terdapat jenis-jenis salad. Pertama sekali awak boleh lihat salad sayuran. Biasa salad sayurannya kita gunakan lettuce ataupun sayur-sayuran yang segar lah. Dan sayuran buah-buahan. Sayuran buah-buahan ni kita gunakan buah-buahan yang berwarna ataupun yang utama sekali adalah kesegaran buah-buahan tu seperti apple, buah anggur. Dan ketiga adalah salad berprotein tinggi. Dan keempat adalah salad bergelatin. Salad bergelatin ni awak akan lihat, saya akan terangkan sebentar lagi. Okay, ini adalah maksud salad sayuran.
Pelbagai jenis sayuran hijau digunakan sebagai alas kepada salad ataupun pelbagai bahan asas salad itu sendiri. Pelbagai jenis daun salad boleh digunakan untuk menambah warna dalam hidangan. Contoh salad sayuran, lettuce, kobis, lobak merah, seleri, kobis bunga dan juga kobis ungu. Bahan lain seperti limau, nanas, apple dan buah-buahan lain juga boleh digunakan dengan salad hijau. Okey, saya tanya Naim, selain daripada nama salad ni, salad sayuran apa lagi yang boleh kita hidangkan? Salad apa boleh kita hidangkan? Sayuran apa? Jap. Kalau macam buah-buahan seperti durian boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak Yang boleh? boleh apple. Oh, okey. Sebab apa? Sebab dia punya macam apa ke? Dia lembik. Macam dia macam berlendir. Oh, Durian ni. Kalau macam apple dia biji kan? okey betul. Dia boleh lah. Okey, bagus Naim. Terima kasih Naim jawab soalan saya. Assalamualaikum. Okey, seterusnya, okey ini adalah contoh salad sayuran. Awak dapat lihat sini ada bawang, timun, tomato. Next adalah salad buah-buahan. Buah-buahan digunakan sebagai bahan untuk salad terutamanya salad untuk pencuci mulut. Biasanya digaulkan dengan krim rasanya yang manis dan sesuai dijadikan sebagai penutup hidangan. Untuk dijadikan salad tersebut lebih menarik, ia boleh dihidangkan dalam bekas daripada buah yang dikeluarkan isinya seperti nanas dan juga tembikai. Ini adalah contoh salad buah-buahan. Awak boleh pelbagaikan warna dalam hiasan. Contohnya strawberry, kiwi dan juga buah mango. Ketiga adalah salad berprotein tinggi. Pertama, salad yang menjadikan hidangan utama bertujuan untuk mengenyangkan. Okey, ini adalah salad yang lebih tinggi proteinnya untuk mengenyangkan. Tidak sama seperti salad sayuran dan salad buah-buahan. Kedua, contoh bahan tinggi protein yang boleh kita taruh dalam salad ini adalah daging, ayam, makanan laut, malah keju juga boleh digunakan. Ketiga, kombinasi daging dan juga sayuran menghasilkan salad yang tinggi nilai pemakanannya. Seterusnya, ini adalah contoh dan juga gambar mengenai salad berprotein tinggi. Awak dapat lihat di sini ada ayam dalam hidangan itu sendiri, ada ikan salmon, ada udang. Salad ni juga boleh juga mengenyangkan tapi tidak perlu dihidangkan dalam porsi yang banyak kerana dia tergolong dalam pembuka selera. Seterusnya salad bergelatin. Salad jenis ini banyak menggunakan gelatin sebelum kita boleh menghasilkan produk gelatin yang baik. Kita perlu memahami cara menyediakan gelatin. Terdapat dua tahap penyediaan gelatin. Pertama sekali, pertama melarutkan gelatin untuk menghasilkan larutan gelatin. Kedua, menyejukkannya untuk menghasilkan gel yang mempunyai tekstur yang diperlukan. Okey, ini mengenai kelembutan gelatin itu sendiri. Pertama, mempengaruhi cara ia akan dihidangkan. Kedua, kepekatan gelatin ialah faktor utama sama ada gelatin menjadikan lembut ataupun keras. Ketiga, produk gelatin yang lebih kental memerlukan kepekatan yang agak tinggi. Dengar tak apa yang saya katakan? Ingat. Okey. Tolong fokus ya. Keempat, Okey. jumlah gula di dalam gelatin mempengaruhi kelembutan sesuatu gelatin. Gelatin akan menjadi lebih kental pada suhu yang dingin. Okey, di sini awak dapat lihat untuk mengentalkan gelatin itu sendiri perlulah diletakkan di suhu yang dingin seperti chiller. Freezer Pun boleh tapi jangan terlalu lama lah untuk jaga kualiti salad gelatin itu sendiri. Okey? Kalau letak dalam freezer terlalu lama apa jadi cikgu? Macam mana? cair. Kalau letak gelatin ni dalam freezer terlalu lama apa jadi? Sebab gelatin ni dia ada Murahlah. sendiri. Kalau terlalu lama dia akan menjadi rosak ataupun berkulat lah. Tidak boleh dimakan lah. Okey, boleh saya teruskan? Faham? Boleh. Okey, ini ada contoh salad gelatin. Awak dapat lihat sini.
Pelbagai buah-buahan dihidangkan seperti anggur, strawberry dan juga blueberry. Okey, ini struktur salad. Pertama, body, garnishing yakni hiasan, dressing dan juga tapak. Tapak daun salad hijau selalu dijadikan tapak, ia membantu mengumpul bahan-bahan salad yang bersaiz kecil. Kedua, salad hijau bahan utama daun salad mestilah rangup dan juga segar. Ketiga, hiasan. Bahan hiasan mestilah memberikan tarikan kepada pelanggan. Hiasan biarlah ringkas dan menarik. Yang keempat adalah dressing. Dressing salad ialah cecair atau separuh cair yang digunakan untuk menambah rasa pada salad. Okey, saya nak tanya soalan. Boleh? Boleh. Apakah yang dimasukkan dengan appetizer? Hidangan pencuci mulut yang disajikan dengan porsi kecil. Okey, bagus. Terima kasih Naim jawab soalan. Okey, betul. Appetizer adalah hidangan pembuka yang disajikan dengan porsi kecil. Okey, seterusnya berikan satu contoh cold appetizer. Fruit Fruit salad. salad. Fruit salad. Okey, betul. Fruit salad adalah satu contoh cold appetizer yang boleh dihidangkan. Okey, semoga anda semua menjadi pelajar yang cemerlang. Kan, terima kasih. Faham tak Amin. penerangan mengenai appetizer yang telah saya terangkan sebentar tadi? Faham. Okey. Faham. Kalau faham, saya akan kongsikan kertas penerangan kepada awak semua. Saya harap awak baca kertas penerangan itu. Saya beri masa awak 3 minit. Okey, saya share. Okey, semua dapat ya kertas penerangan? Dapat. Okey, saya beri awak masa 3 minit. Awak boleh baca dulu kertas penerangan itu. Ada apa-apa soalan awak boleh Tak cukup, tanya. cikgu. Awak boleh 3 tanya. minit tak cukup. Tak apa, awak baca je dulu. Nanti saya akan bagi pada WhatsApp seorang-seorang lah. Okey, boleh baca. Okey. Okey, cikgu. Okey, saya beri awak masa dalam 3 minit. Awak dapat lihat mengenai appetizer yang telah kita belajar sebentar tadi. Penerangan tu awak boleh baca, fahamkan. Dan selepas awak baca tu, saya akan berikan tugasan. Okey. Ada masa lagi 2 minit, awak boleh baca kertas penerangan tu. Tolong serius ya, jangan gelak. Ini pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, cikgu. Tolong fokus. Okey, cikgu. Fokus. Naim, tolong duduk elok-elok. Saya tak nampak awak. Baik, cikgu. Nampak? Okey. Saya nampak awak. Bagus. Awak ada masa lagi 1 minit untuk baca kertas penerangan. Cikgu, Ya, saya. saya ada soalan. Okey, boleh tanya, silakan. Abiatul. Appetizer kan ada 2 jenis. Satu panas, satu sejuk. Betul. Apa contoh appetizer panas tu, cikgu? Okey, appetizer panas ni contohnya adalah goreng pisang. Salad kentang. Pisang adalah contoh appetizer panas lah yang boleh dihidangkan. Oh. Okey, faham. Okey, awak dah baca kertas penerangan tu, saya nak tanya 2 soalan boleh? Volunteer siapa-siapa nak jawab? Okey, saya nak tanya, nyatakan definisi pembuka selera. Cuba Rabiatul jawab. Saya pembuka selera. Apa ni? Ni apa?
Menu utama Jenis ataupun untuk merangsang selera makan. jenis hidangan untuk Porsi merangsang kecil. selera makan yang dihidang dalam porsi yang kecil. Okey, betul. Terima kasih Rabiatul. Okay. Okey, seterusnya saya tanya pada Alia. Okey, Alia, berikan pada saya contoh 2 jenis hidangan pembuka selera. Okey, saya bagi contoh satu. Full appetizer. Lagi satu apa? Fruit salad. Okey, itu Fruit salad. ini appetizer itu sendiri. Betul ke? 2 jenis saja. Hot appetizer dengan full Fruit appetizer. salad. Okey, itu 2 contoh lah. Tu ni mesti lupa ni. Okey, nanti awak ulang kaji balik Okey, semua faham ya Okey, cikgu. yang telah saya berikan? Faham? Faham, Faham. cikgu. Okey, seterusnya saya akan berikan awak kertas tugasan. Kertas tugasan ini awak perlu menyiapkan dan hantar pada saya pada besok jam 2 petang. Awak boleh hantar dan submit di Google Classroom. Okey, saya kongsikan kertas tugasan. Okey, semua nampak kertas tugasan yang telah saya kongsikan? Nampak, cikgu. Okey. Saya beri masa awak dalam 3 minit untuk awak baca dan fahamkan dan nanti awak hantar pada saya. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, awak boleh baca dulu kertas tugasan yang telah saya berikan. Kertas tugasan ini saya akan berikan pada WhatsApp awak semua. Semua ada handphone, boleh tunjuk handphone? Okey, Ni. cikgu. Okey. Nanti saya akan berikan pada WhatsApp dan awak submit pada saya di Google Classroom. Baik, cikgu. Pada masa 1 minit lagi untuk baca kertas tugasan. Okey, macam mana saya nak tanya, macam mana pembelajaran kita hari ini? Faham mengenai appetizer? Faham, cikgu. Faham. Alhamdulillah kalau awak faham. Saya faham. Nanti awak ulang kaji balik, baca kertas penerangan yang telah saya beri dan jawab kertas tugasan dan hantar pada saya pada besok sebelum jam 2 petang. Okey? Okey, cikgu. Baik, cikgu. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada awak semua yang telah memberi kerjasama kepada saya dalam sesi pembelajaran kita. Okey, seterusnya saya akan memberitahu tajuk pembelajaran kita pada minggu hadapan, iaitu perkakasan alat laser. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi